Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakul Amin bin Azhar yang memegang kad matrik 13 DKA 20F2037. Saya akan membentangkan Industrialized Brooding System in Sustainable Construction, kategori industrial. Okey, seterusnya maksud IBS. Maksud IBS ialah sistem bangunan perindustrian adalah teknik pembinaan di mana komponen dihasilkan dalam persekitaran yang terkawal. Persekitaran yang terkawal boleh berada di lokasi atau di luar lokasi dan bergantung pada komponen yang dihasil atau jenis bangunan yang sedang dibina. Sistem bangunan perindustrian adalah istilah Malaysia untuk pembinaan pasang siap atau ringkasnya prefab. Penggunaannya menyaksikan peningkatan dalam industri pembinaan di seluruh dunia. Sistem ini biasa digunakan dalam membangunkan kediaman dan komersial di Malaysia. Okey, seterusnya ialah bagaimana sistem bangunan perindustrian digunakan. Yang pertama ialah sistem bangunan berindustri mempunyai banyak kegunaan dalam dan luar industri pembinaan, walaupun kebanyakan penggunanya berkisar pada industri pembinaan. Prefabrikasi biasanya digunakan di sektor automotif, di mana komponen kenderaan yang berlainan dihasilkan di pelbagai bahagian kilang dan disatukan pada pemasangan yang terakhir. Yang kedua ialah dalam beberapa dekad kebelakangan ini, fabrikasi telah memasuki bidang pembinaan dan lebih biasa digunakan pada masa ini. Sistem ini dapat digunakan untuk komponen kecil seperti bahagian dinding atau pada skala yang lebih besar sebagai lantai skala penuh pada bangunan. Awalnya digunakan di rumah atau projek berskala kecil. Sistem bangunan berindustri kini digunakan dalam pembinaan berskala besar seperti hotel. Yang ketiga ialah untuk meletakkan secara sederhana. Ambil harta tanah dengan menggunakan kaedah pembinaan tradisional. Setiap inci persegi harta tanah akan dibina di lokasi dan setiap komponen harus diserahkan ke tapak pembinaan. Menerapkan sistem bangunan berindustri, bahagian-bahagian harta tanah, misalnya dinding atau tangga, akan dibangunkan di luar lokasi, diangkut ke lokasi dan dipasang dengan mudah. Bayangkan pembinaan rumah anda untuk membina rumah menggunakan blok bangunan atau lekos. Seterusnya ialah sistem bangunan industri. Ianya terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah acuan inovatif sistem. Yang kedua ialah komponen peraturan sistem. Yang ketiga ialah keluli buatan struktur. Yang keempat ialah kayu pasang siap struktur. Yang kelima ialah sistem kerja blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azaim bin Khairul Anwar. Nombor matrik 13 DKA 20F1083. Jadi pada hari ini saya akan menyambung pembentangan kawan saya, iaitu Muhammad Fakul Amin. Okey, tajuk yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah perbezaan antara pembinaan konvensional dan kaedah IBS. Okey, pembinaan konvensional ini, apabila kita menggunakan kaedah pembinaan konvensional, tapak pembinaan akan menjadi kotor dan serabut kerana ada lebihan bahan pembinaan. Selain itu, banyak lebihan bahan pembinaan akan terkumpul di tapak projek. Dan akhir sekali,
Pembinaan konvensional menggunakan tenaga buruh dan kerja yang tinggi. Manakala, kaedah IBS pula, pembinaannya akan menjadi lebih kemas dan tersusun kerana komponen dibina di luar tapak pembinaan. Selain itu, kaedah IBS lebih senang digunakan, hanya perlu pasang sahaja. Seterusnya, pembinaan menggunakan kaedah IBS juga akan menjadi lebih cepat dan keperluan tenaga buruh dan kerja dapat dikurangkan. Seterusnya, pembinaan menggunakan struktur keluli. Gudang struktur keluli ialah gudang yang menggunakan struktur keluli yang dibuat khas berdasarkan keperluan struktur dan seni bina. Pembinaan keluli pasang siap adalah pilihan yang paling fleksibel untuk kontraktor dan pemilik, dengan kelebihannya yang ketara seperti kos rendah, ketahanan tinggi, kawalan kualiti yang baik dan pemasangan cepat. Struktur keluli pasang siap telah digunakan secara meluas di kilang, gudang, pusat membeli belah, dewan pameran dan bangunan awam yang lain. Assalamualaikum, nama saya Di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan struktur keluli. Kelebihan, kepercayaan. Menyediakan struktur logam seragam dan mematuhi sepenuhnya dengan bahan yang berkualiti. Yang kedua, ringan. Dapat memudahkan proses pembinaan bangunan. Yang ketiga, ekonomi. Berbanding dengan bahan-bahan pembinaan standard, pembinaan bangunan logam iaitu struktur adalah pemasangan yang lebih cepat, yang prosesabiliti pengeluaran yang tinggi dan kemudahan gaya oleh pengguna unsur-unsur standard. Seterusnya, keburukan. Yang pertama, menghakis. Di bawah pengaruh hujan, kelembaban dan persekitaran, menghakis keluli mula menghakis yang boleh membawa kepada kemusnahan yang lengkap. Pembaikan adalah dengan khas komposisi bahan salutan. Yang kedua ialah tahap rendah ketahanan api. Sifat-sifat keluli hilang apabila dipanaskan melebihi 600 darjah Celsius. Struktur keluli untuk bangunan. Struktur semestinya dikelilingi oleh plate tahan api khas atau struktur. Assalamualaikum, nama Nusyazwani binti Ismadi, nombor KMC 13 DKA WF1078. Terdapat 5 ciri-ciri gudang struktur keluli. Yang pertama ialah mengurangkan kos dengan ketara. Gudang struktur keluli boleh mengurangkan kos daripada 20% hingga 30% berbanding dengan bangunan tradisional. Kurangkan berat bahagian yang dikenakan beban yang kurang untuk mengurangkan jumlah keluli. Yang kedua ialah ketahanan dan kestabilan. Struktur keluli pasang siap tahan lama, tahan hujan lebat, tahan angin kencang dan tahan gempa bumi yang besar. Yang ketiga ialah pemasangan yang pantas dan menjimatkan masa. Struktur keluli pasang siap atau hanya boleh dipasang dengan cepat supaya ia dapat membantu pelanggan dan menjimatkan masa dan tenaga kerja. Yang keempat ialah flexibility. Struktur keluli pasang siap boleh mempunyai tiang kecil atau tiada di dalam untuk memudahkan penyimpanan peralatan dalam kuantiti yang banyak, pemasangan kren dan aktiviti dalaman. Di samping itu, struktur keluli pasang siap adalah fleksibel, mudah dikembangkan dan kos ekonomi dan pengangkutan adalah rendah. Yang kelima ialah penjimatan tenaga. Pada masa ini, struktur keluli pasang siap adalah penyelesaian hijau yang boleh mengurangkan karbon dioksida, penjimatan tenaga dan kebanyakan bahan berlebihan boleh 100% dikita semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Narina Nadira binti Engku Kamal, nombor matrik 13 DKA 20F1063. Hari ini saya akan menerangkan tentang skor IBS.
Formula bagi skor IBS adalah skor IBS sama dengan skor sistem struktur tambah dengan skor sistem dinding tambah dengan skor untuk penyelesaian pembinaan mudah yang lain, di mana 50 darab dengan jumlah QS bahagi QST darab FS tambah dengan 20 darab jumlah QW bahagi QWT darab FW tambah S. Sistem struktur. Skor maksimum adalah 50%. QS bahagi QST adalah nisbah keluasan IBS dengan jumlah keluasan mengikut kiraan permukaan plat. FS ialah nilai faktor bagi kombinasi sistem lantai dengan rasuk atau tiang dan bumbung yang digunakan dalam IBS. Skor sama dengan 50 darab QS bahagi QST darab FS.